asal usul tasyrik ni, maknanya menyidaikan daging. Asal usul makna tasyrik tu ialah menyidaikan daging. So orang hari ni ialah orang Rasulullah SAW tu akan sidaikan daging untuk dibakar sebab dah sembelih kambing. Tapi kita tak ada kambing lah. Ada kambing tapi yang dah jual kat pasar. Tak dapat. Kalau dulu masih ada lagi kita, nanti orang hantar kambing korban kat rumah kita ya. Tapi dah makin lama makin tak ada lah benda dulu. Kita waktu kat masjid tu, kalau hari raya haji tu adalah bau kambing tu. Boleh tengok kambing, boleh apa dan sebagainya. Tapi kerana mungkin sekarang orang tak kuat dari segi menekankan pemahaman tu, makin lama makin pupus lah saya lihat. Makin tahun makin pupus. Lagi sekarang dah COVID kan. Ala kulihal tak mengapa lah. Kalau kita tak boleh buat semua, kata guru saya, jangan tinggal semua. Maka kalau dalam suasana hari raya ni, walaupun kita berjauhan, kita doa lah banyak kepada Allah. Sebab doa tu dia intipati ibadah. Mana intipati tu, kalau kita sebut intipati, darah lah, darah ni. Kalau dalam tubuh badan tu darah, urat dalam badan tu, itulah doa. Ibaratkan gitu, pentingnya doa dalam ibadah kita. Seakan-akan urat-urat dalam badan. Tak nampak urat-urat tu, tak nampak perjalanan darah tu, tapi penting. Maka kalau dalam hari-hari yang sangat mulia ni, banyaklah kita berzikir, doa. Jangan tinggalkan takbir setelah usai solat fardu, takbir untuk hari raya haji ni sampai hari Isnin asar. Lepas solat takbir, lepas solat takbir. Takbir dia dipanggil takbir muqayyad. Takbir tu ada dua. Takbir yang mutlak. Takbir mutlak tu yang semalam, mula daripada malamnya hari Khamis malam Jumaat tu, boleh takbir sampai Zuhur semalam. Habis tu terus hanya takbir setelah solat. Itu bermula semalam selepas Zuhur sampai hari Isnin selepas Asar. 3 hari dah. 3 hari. Maka kalau lepas solat tu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dibaca. Puji Allah, agungkan Allah SWT. Baiklah para penghibin, insyaAllah kita akan teruskan pengajian kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Surat yang ke-38
Ada sebut, maka daripada keterangan ini, keterangan ini tu, keterangan daur dan tasalsul. Dia kata situ daur dan sesuatu. Daripada keterangan ini maknanya keterangan daur dan tasalsul. Ingat tak daur dan tasalsul tu apa? Daur tasalsul ni teori. Dua teori yang salah lah. Dia terjadi apabila seseorang mengatakan Tuhan tu baharu. Itu je. So apabila seseorang mengatakan Allah tu, saya tanya, diri Allah baru ke diri kita baru? Diri kita baru kan? Allah tu dirinya baru atau Allah tu dirinya qadim? Qadim. Tapi kalau orang kata Allah tu tidak qadim, berarti Allah itu baru. Apa arti baru? Kita dah belajar kan? Baru tu artinya sesuatu yang ada permulaan. Betul? Something that has a starting point. So, bila kita kata Allah tu baru, berarti apa tahu? Allah perlukan seseorang ataupun perlukan sesuatu, Tuhan lain. Tak kisahlah apa-apa lain untuk mengadakan dia ataupun membaharukan dia. Dia tu Tuhan. So bila ada orang cakap gitu tentang Allah, bahawasanya Allah Ta'ala tu akan ada sesuatu nak baharukan dia, akan timbul dua teori, namanya daur dan yang kedua tasalsul. Okey, untuk pengetahuan semua teori ni walaupun dia dua teori, tapi yang akan datang dulu tu ialah daur. Yang akan datang dulu ialah daur. Teori daur akan datang dulu. Teori daur akan datang dulu. Maknanya Tuhan yang selaku pencipta akan menjadi dicipta. Tuhan yang selaku menjadi pencipta, dia pencipta kan? Dia menciptakan sesuatu semua kan? Tapi apabila kita kata dia baru, dia akan jadi dicipta juga. So he's the creator, and then he is also being the created one at the same time. Itu dipanggil daur lah. And then kalau tak jaga betul-betul, akan terlahir lain-lain teori. Iaitu salah satunya adalah tasalsul. Allah akan dijadikan B pula akan dijadikan C jadikan B jadikan C. Dia macam akan, and then C akan dijadikan D gitu. Macam dia akan berterusan. Tapi yang penting saya nak utarakan adalah daur datang dulu. Ada orang dia stop kat daur je. Ada orang dia stop kat daur je.
So teori daur ni dengan tasalsul walaupun dua-dua mustahil, ada orang stop kat daur, teori daur. Tapi dua-dua teori ni salah lah. So dia kata, so kalau dah faham itu saya dah terangkan. Maka daripada keterangan ini, nyatalah tiap-tiap daur itu tasalsul. Tiap-tiap daur itu tasalsul. Tiada akasnya. Akasnya maknanya akas tu apa? Terbalik. Bukan terbalik. Maksudnya apa? Tiap-tiap daur itu tasalsul. Tiap-tiap namanya daur akan melahirkan tasalsul. Tapi bukan tasalsul yang melahirkan daur. Dia teori daur dulu. Maksudnya daur tu maknanya apa? Tuhan tu pencipta, at the same time dia dicipta. Akan melahirkan the next tasalsul, berterusan. Dia bukan berterusan dulu baru daur. Ini konsep pemikiran aja. Ya. Maka tiap-tiap daur tasalsul. Tapi tak semua tasalsul daur. Doesn't make sense. Kalau orang nak terus lompat ke tasalsul, dia tak akan libatkan daur. Contoh macam awak tengok konsep Christianity. Dia orang konsep daur dulu baru tasalsul. Tengok, God Father created the Son, the Holy Ghost. The Holy Ghost also created. They are not three but one. Tapi nanti diorang punya explanation selama tu, dia ni created dia ni, dia ni created dia ni, dia ni created dia ni, dia ni created dia. Dan dia berterusan macam gitu. Walaupun tiga tu kira dah berterusan tu, tasalsul, bersambung-sambung, merantai-rantai. Tapi at the same time daur dulu. Sebab apa? Father and the Holy Ghost. Holy Ghost created the Father, and the Father created the Holy Ghost. So jadi Ish jadi creator, Is jadi dicipta juga. Tapi kalau umpamanya, lagi satu contoh ialah okay, yang akas tak ada berhenti, seperti siapa tahu? Seperti orang-orang Greek. God of thunder, dia create God of power. Dia tak daur. Dia tasalsul terus. So tak semua tasalsul tu daur. Tapi daur tu, kalau sebut daur, mesti tasalsul. Sebab dia akan berterusan, berantai sampai habis. Tak akan habis. Itu je lah teori pemikiran. So kalau awak nak duduk fahamkan, senang cakap, setiap daur tasalsul. Tapi tak semua tasalsul itu daur. Jauh difikirkan. Setiap daur itu tasalsul, tapi tidak semua tasalsul itu daur. Ingat itu. Ingat itu dia. Baik. Tapi yang penting kita nak sambung kat sini adalah, dan nyatalah yang kedua, kedua-duanya tu apa? Daur dan tasalsul. Itu mustahil. Daur dan tasalsul itu mustahil. Teori dulu ni mustahil. Okey, kita sambung tengok. Maka jika Tuhan tiada bersifat dengan idam, maka jika Tuhan, atau maka tu maknanya kalau lah. Maka tu maknanya kalau. Kita nak letak situ kalau mustahil. Maka tu kalau, atau maka jika tu maknanya kalau.
Kalau Tuhan tiada bersifat dengan kidam, nescaya membawa kepada yang ketiga, daur atau tasalsul yang mustahil itu. So kalau orang kata Tuhan tu tak kidam, akan bawa kepada daur dan tasalsul yang mustahil. Mustahil tu maknanya apa? Tak masuk akal. Tiada. Impossible. Yang ketiga, daur atau tasalsul yang mustahil itu. Ini penting Pak. Stop. Kemudian sambung. Ini penting, ini lepas ni penting. Yang ketiga tengah. Tiap-tiap perkara, ini formula tiap-tiap perkara yang membawa kepada mustahil. Tiap-tiap perkara yang membawa kepada mustahil itu, lain keempat, mustahil juga. Tiap-tiap perkara yang membawa kepada mustahil itu, lain keempat, mustahil. Mustahil tu apa? Mesti tiada. So anything that brings to something that is impossible, that thing also is considered as impossible. Maksudnya apa? Kalau saya cakap dengan kamu, orang tu percaya Allah tu ada, betul? Tuhan tu ada. Okay, dia percaya Allah tu ada permulaan. Kita dah belajar. Kalau Allah tu ada permulaan, akan lahir this teori, daur dan tasalsul. Kalau Allah tu baru, akan lahir teori daur dan tasalsul. Sekarang saya tanya awak, daur dan tasalsul ni mustahil tak? Mustahil kan? Daur dan tasalsul ni something that illogical, impossible. Pusing-pusing, ada yang berantai-rantai, daur tu pusing-pusing kat situ juga. Tasalsul tu berantai-rantai, tak habis-habis. Zaid jadikan dia tak habis-habis, berterusan. Senang cakap, berterusan. And benda tu mustahil kan? So apa-apa perkara yang membawa kepada mustahil, anything that brings us goes to benda yang mustahil, benda tu dianggap mustahil, benda tu dianggap mesti tiada. So sekarang kita cakap Tuhan tu baru akan melahirkan this teori-teori mustahil kan? Maka jadilah Tuhan tu mustahil. Tuhan tu jadi apa tau? Mesti tiada. Boleh tak cakap gitu? Tak boleh. Sebab hakikat ni kita dah belajar sebelum ni. Dalil wujud, ingat tak? Tuhan tu mesti ada. Kita dah belajar apa dalil dulu? Bukti Allah tu ada? Tak boleh. Sebab Tuhan mesti ada. Apa dalilnya? Kita dah belajar lah. 3. Dalil menetapkan baru alam, dalil baru jirim, dalil baru arad. So dalil bahawasanya Allah tu ada, mesti ada, ialah ada ni alam. Kita dah belajar dah first dulu last month. So sekarang apabila orang cakap, okay, if God, ini orang-orang pandai, orang-orang maaf kata orang barat, dia akan cakap, okay, that means God doesn't exist. Because you see, it will lead to this theory, daur and tasalsul. So that means daur and tasalsul is impossible. That means God is impossible to exist. No, you are wrong. This shows that theory is impossible. It means that God does not have a starting point. Tuhan tu qadim, kidam, bersifat kidam. Maknanya Tuhan tu tidak ada permulaan. Bukan kita agree to that theory bahawa Allah tu ada daur, Allah tu ada tasalsul. So tiap-tiap perkara yang membawa kepada mustahil jadi mustahil. Tak boleh. Tak boleh cakap itu salah. Kaedah Dia macam apa tau?
tiap-tiap perkara yang bawa pada haram, dia haram tu. Macam umpamanya, kita cakap orang tanya kita, mana pub? Pub mana pub? Kita cakap tu. Macam mana disco? Orang tanya kita, mana disco lah? Kita cakap tu. Dengan perkataan tu je. Maka perkataan tu membawa dia kepada perkara haram. Perkataan tu haram. Apa-apa perkara yang bawa pada haram, dia dianggap haram. Sama lah. Apa-apa perkara yang dianggap bawa kepada mustahil, dianggap mustahil. Mustahil mana impossible. Mesti tiada. Okey, baik. Kemudian kita sambung. Macam mana dah explainkan tu? Yang keempat tu, yakni, iaitu lazim dari mesti. Lazim tu mana? Mesti daripada ada Tuhan. Lazim daripada ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Lazim daripada ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Macam mana boleh cakap gitu? Sebab daur dan tersasul. Baik-baik, patutnya mesti ada Tuhan. Jadi tak ada Tuhan. Sebab apa? Sebab bila orang kata-kata Tuhan tu ada baru, ada permulaan, jadilah Tuhan tu daur dan tersasul. Daur tersasul tu mustahil. Maka berarti tak ada Tuhan lah. Tidak ada Tuhan jadinya. So kalau tak ada Tuhan, tak ada alam lah. Betul tak? Kalau tak ada Tuhan, awak saya semua tak ada lah. Betul tak? Maksud cakap gitu Ustaz, sebab kita baru. Dan setiap yang baru mesti ada tukang buat. Mana boleh cakap itu? Contradict sih cakap itu. So dia sambung, tak kala itu kita kata situ ketika tiada Tuhan. Tak kala itu tu referring to ketika tiada Tuhan ataupun mustahil ada Tuhan. Ketika mustahil ada Tuhan, adanya tak ada rujuk. Adanya lain kelima makhluk turut mustahil juga pula tu juga. Padahal kita semua ada. Habis. So at the end of the day nak proof bahawasanya Allah tu bukan baru. Habis. Sampai situ. So itu dah panggil dalil kidam. Dia sebenarnya pakai gerakkan kita punya akal. Dia suruh kita fikir tu. Kita macam tak fikir tu pasal Tuhan kan. So dia ajar kita lah cara nak fikir. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Kita semua dah ada. So kalau kita dah ada, berarti adalah Tuhan. Habis. Soalan? Nak tanya? Tak faham? Dia punya logik dia pakai logik. Pasal nanti orang tengok dalil-dalil ni semua bersambung tau. Jadi satu map. Pasal dalil wujud orang kena kuat. Tiap habis satu dalil kita kena ulang. Tidak nanti kita lupa. Ini wajib. So bila kawan kita jumpa ke apa, orang Kristian ke apa, kita boleh jawab. Dia cakap kau, aku sembah Tuhan, dia kata aku dah sembah patung dah lama tau.
Aku hari-hari buat dia punya, aku lapkan dia apa semua. Dia kalau hidung dah jatuh, aku pasang balik. Kopi Tuhan aku tak nampak pun. So pun ada pula mana ada awak tak ada cakap dengan dia. Awak kopi Tuhan baru something new so that mean your Tuhan is in need of creating it. Maybe you become the creator pula. So you are doing Daud. Dia pun pelik kat dia ni cakap apa. So my God does not have a starting point, and He exists. He don't need me to barukan his dropping nose ke 20 year ke. Dah bertahun kadang-kadang kalau kita pergi tengok kat tempat patung-patung, kadang-kadang patung-patung ada yang dah telinga jatuh lah apa lah. So ini perkara-perkara yang benda-benda yang kita kena gerakkan akal. Habis insyaAllah akan datang kita akan bicarakan mengenai dalil baqa. Ustaz, maaf, boleh clarify tak? Yang the last line kan, tak kala itu mustahil ada Tuhan, adanya makhluk turut mustahil. Adanya tu refer to what? Adanya makhluk kan? Adanya tak ada rujuk. Oh, okay. It's just words. Macam kira macam ada ni kita kalau berbual orang. It's just menyedapkan sentence. Ada kala ni tak ada rujuk. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, ni yang saya nak ulang sikit pasal awak punya quiz fikir. Saya tak tahu siapa punya lah. Sebab saya dihantar oleh Husna mengenai quiz apa dipanggil tu, quiz fikir awak. Saya dapat dari mana satu punya Roslan. Saya pun tak tahu siapa punya tu. Saya ada awak forwardkan saya ni siapa punya? Ni siapa punya? Cuba letakkan nama sikit. Okay lah. Awak rujuk awak punya soalan. Question saya ambil random lah ni. Baik, apakah itu najis dari segi bahasa dan syarak? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Apakah itu najis dari segi bahasa dan syarak? Dari segi bahasa tu, najis tu adalah setiap perkara yang kotor. Dari segi bahasa, setiap perkara yang kotor ataupun setiap perkara yang menjijikkan. Itu jawapan. So ada yang jawab kotoran boleh lah, cuma tak tak komplit, kurang. So kalau dari segi bahasa, sesuatu perkara yang kotor, kalau kita ambil daripada buku je gitu, tak cantik, yang disyarah oleh guru-guru kita, setiap perkara yang kotor ataupun setiap perkara yang menjijikkan itu najis. Kadang-kadang orang cakap, kau ni najis. Malah dalam Al-Quran pun disebut orang-orang yang syirik kepada Allah dianggap najis. Najis tu maksudnya bukan maksud najis itu cuci dengan air.
maknanya dipandang yang dilihat kotor lah di mata Tuhan kotor. Dari segi bahasa, innamal musyrikuna najisun. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang musyrik tu najis. Allah Akbar, saya tak biasa. Kemudian dari segi syarak tu maknanya dari segi agama. Ada penggunaan istilah tu maknanya term istilah Al-Quran dan hadis. Ta'rif dia tu, definasi dia dari segi Al-Quran dan hadis, iaitu setiap perkara yang kotor atau yang menjijikkan. Kemudian disambung lagi, yang menghalang sah ibadah. Itu mana najis? Yang menghalang sah ibadah. Maknanya with the existence of najis, your solat will be invalid. Your ibadah will be invalid. So you have to remove it. Itu namanya najis. Setiap benda ataupun setiap perkara yang kotor ataupun jijik, tak cukup situ, ditambah dengan yang menghalang, that becomes an obstacle, sah ibadah, makna in the validity of your worship to Allah SWT. That is called najis dari segi syarak. Okay, boleh dia sebut kenapa yang kedua apa? Sifat-sifat najis yang keluar dari kubul depan ada dalam kubul. Saya kasihkan sifat tu apa? Penerangan tentang diri najis tu. Yang macam mana? Sebab kalau keras keluar, itu tak dinamakan najis, tapi dinamakan mutanajis. Beza tau, mutanajis dengan najis. Kena ingat, najis tu maknanya benda tu sendiri, diri dia tu kira dianggap kotor lah, yang menghalang sah ibadah. Tapi kalau mutanajis ialah benda tu kena najis. Tu beza najis dengan mutanajis. Baju saya kena tahi, maaf kata saya guna perkataan tahi. Kena kencing, maaf saya guna perkataan kencing. Di atas baju saya ni, kena baju. Saya pakai baju ni mutanajis atau najis? Awak tak boleh pakai baju najis. Kalau baju najis, awak tak boleh pakai baju. Umpama baju najis, contoh, dibuat daripada apa tau? Kulit khinzir. Itu najis. Kasut dibuat daripada pig linen. Itu kasut tu najis. By itself, diri kasut tu najis. Tapi kalau mutanajis, contoh kasut Nike saya. Wow, start Nike sih. Kasut jogging, kasut Nike jogging. Tengah jogging, kena terpijak najisnya anjing berak apa tu, pavement terpijak. Kasut saya tu najis atau bukan najis? Bukan najis kan? So ini saya nak fahamkan di situ. So sekarang yang keluar daripada kemaluan depan dan kemaluan belakang, maaf ya, saya gunakan perkataan ni, kubul dia panggil. Jalan depan dipanggil kubul, dubur dipanggil jalan belakang. Nah, ini apa dia punya sifat-sifat penerangan tentang diri tu yang dianggap sebagai, kalau keluar tu najis, bukan mutanajis. Ada beza tau. Sebab apa, kalau kita buang air, keluar bijinya limau keras, itu mutanajis. Sebab apa, kita ambil biji tu, kita bersihkan, kita boleh tanam. Tetelan cincin, buang air, keluar cincin.
cincin tu mutanajis ke najis? Mutanajis. Contohlah, ni nak kasi faham. Ada orang macam tu. So maknanya apa tau? Maksudnya sifat-sifat yang anggap bahawa sini perkara tu najis tu ada semua jawapan banyak yang betul, iaitu tiap-tiap benda yang cair atau lembut. Dia mesti cair atau lembut yang keluar daripada tubuh kita atau kubur kita. Itu je sifat dia, cair atau lembut. Kalau dia keras, itu bukan najis. Itu bukan najis. Kena tai, kena kencing, dia dibersihkan. Kemudian yang ketiga, kenapa biji-bijian dan cacing tidak dihukumkan najis? Sebab dia termasuk dalam kategori mutanajis, keras. So kalau umpama orang minum kopi luwak atau kopi luwak, kopi luwak tu adalah binatang luwak tu dia makan buah kopi. Salah satu diet binatang luwak ni, dia makan buah kopi. Dia dah makan tu, dia berak tu biji-biji kopi yang dia makan dalam buah kopi. Buah tu ada biji, dia makan, dah fermented dalam perut dia tu, roasted dalam perut dia tu. Dia punya biji kopi tu naturally, organically dia roast kat dalam dia punya perut. So apabila dia berak tu, biji-biji kopi tu semua kena najis. Biji-biji kopi tu tak najis. Faham tak? So kalau awak nak ambil biji kopi luwak tu, jangan terus minum, bersihkan dulu. Habis tu buat kopi luwak. Faham ke tidak? Ni masalah ni. So saya tanya soalan tu supaya awak berfikir. Saya nak pemahaman awak. Saya sudah ajarkan ni, saya nak awak faham dan jawab. Tak apa semestinya mesti ambil. Awak ambil daripada buku, ahsan, barakallahu fiik, bagus. Tapi saya nak tengok kaedah awak jawab. Takkan awak, kalau orang tanya awak pun awak nak muka surat 4. Kalau gitu bagus lah. Tapi awak dah faham, kopi luwak no problem. Why? It's mutanajis. Dia boleh explain kat orang. Why is it? Berarti kalau awak what mutanajis? What is that? What's the difference? Mutanajis is something yang kena najis. So yang keluar daripada tu benda keras, so dia kena najis. Awak boleh explain itu. So jawapan poin nombor 3 lah, kenapa biji-bijian dan cacing tidak dihukumkan najis? Sebab ia adalah termasuk kategori mutanajis, bukan najis. Sebab yang najis tu ialah cair dan lembut. Ada yang jawab kerana biji-bijian tu keras, tu dah betul. Kemudian dia sambung, bila ditanam tumbuh. Sudah tentulah biji-biji kalau tanam tumbuh kan. Cute lah jawapan tu. Ni betul-betul ambil daripada buku ni. Bagus. Tapi tak apa, satu usaha yang baik. Kemudian disambung lagi, apakah air liur yang keluar ketika tidur sekejap itu najis? Ada jawab, air liur terkeluar ketika tidur najis, tu dah betul. Kerana dia jawab kerana tu dah tak boleh tahan. Kerana bau asbab simpanan dah masuk tauhid terus, dah asbab, sebab hakikatnya yang menentukan Allah. Allahu Akbar. Ini fikir tak rasa tahu kait. Fikir tu kita nak fahamkan agama. Saya tanya, jawab soalan senang. Jangan rumitkan jawapan. Faham soal, nisfu jawab. Ingat saja, memahami satu soalan itu separuh daripada jawapan. Apakah air liur yang keluar ketika tidur sekejap tu najis? Tidak. Kerana yang dianggap najis itu ialah tidur yang lama. Air liur yang dianggap najis itu adalah daripada tidur yang lama. Tidur yang lama. Macam mana Ustaz nak gauge tidur yang lama? Tidur yang sekejap itu adalah apabila
hilang kesedaran. Tidur yang lama tu dipanggil apabila ketika hilang kesedaran. Kesedaran tu hilang habis. Kalau tidur sekejap tu, dalam kategori tidur sekejap walaupun je, apa jadi? Itu nama tidur sekejap. Walaupun keluar alio, tidur agak tidur yang lama tu ialah hilang kesedaran. Boom ke, pam ke, pom ke. Itu dah apa dia? Tidur yang lama. Faham tidak? Sebenarnya tidur lama, badan kita akan relax tau. So dia punya muscle dalam perut tu akan expand. Dia ringan. Terus air yang dalam tu akan mula berkecala. Dia akan macam dia akan move. So bila kita tidur badan lama, lagi kita kalau minum air banyak, nanti kita akan drool. So air daripada perut tu yang keluar, itu yang dianggap najis. Bukan air yang kat tekak. Air liur kat tekak tu dah yang najis. Air daripada perut. Apa daripada perut banyak yang keluar najis. Sebab itu semua yang dah ditapis. So kalau keluar bawah, maaf kata dia kata kencing, belakang dia panggil buang air besar. Daripada atas muntah ataupun air liur. Ali? Ustaz, saya ada soalan ni. Misalkan kalau orang yang meninggal tu pun air yang keluar tu pun dianggap najis? Keluar daripada mana? Kirakan daripada mulut kalau ataupun kira macam kita mandikan jenazah, air-air yang keluar tu pun dianggap najis? Tak semua air lah. Tak semua air ni. Sebab sifat-sifat air liur basi ni dia busuk. Dia busuk tau. Bau dia tak payah nak itu je. Kita dekat je dah ambil bau air liur basi. Tapi biasanya kalau umpamanya orang kalau keluar air daripada pasal kalau mandi jenazah ni, dalam kaedah mandi jenazah perutnya itu ditekan ke bawah. Maka kalau yang ke atas tu dihukumkan suci. Faham? Baik. Kemudian yang kelima, nyatakan benda-benda lain yang najis. Benda-benda lain yang najis saya tanya ialah benda-benda lain ni saya tak minta. Saya tak minta apa dia panggil tu, cute lah jawapan dia. Saya tak minta apa tau, saya tak minta bahagian najis. Saya cuma letakkan apa-apa perkara yang awak rasa contoh najis. Ada yang jawab air wadi, air mazi dan sebagainya, bagus. Ada yang letak arak, tiap-tiap benda cair memabukkan. Banyaklah sebenarnya. Dalam buku tu ada banyak benda-benda lain yang najis. Itu semestinya sudah terangkan. Kemudian, apakah itu danur? Dia yang jawab air yang keluar daripada mayat. Ada yang jawab danur adalah air yang keluar dari decomposing matter. Ada yang menjawab air yang keluar daripada bangkai. Ada yang menjawab air yang terkeluar dari mayat. Macam-macam jawapan ni. Macam saya baca pun saya makin termasuk dalam kursi saya tengok. Baik, air danur itu adalah air yang mengalir daripada bangkai. Air yang mengalir daripada bangkai. Bangkai ni binatang pun ada. Dia lama-lama ketika dia dah dibiarkan ke tepi jalan ke apa kan, nanti dia punya badan tu macam bertakuk lagi. Itu danur lah. Pilihan bagus lah. Kemudian yang ketujuh, nyatakan bangkai yang tiada najis.
3 je. Belalang, manusia dulu, manusia, binatang laut dan juga belalang. Kalau insek, bangkai insek semua najis. Semut pun najis bangkai dia. Mana kalau kita picit semut, kan? Semut mati kan? Kita picit, kita bawa semayang, taruh dalam poket. Allahu Akbar, tak sah sebab tu najis. Malaikat kalau tak sengaja, maknanya dia jatuh sendiri atap. Tapi kita picit semut tu, kita kesian ke, kita masuk dalam perut, masuk dalam poket. Mana? Itu tak sah semayang sebab najis. Kalau belalang tak najis. Belalang tak najis, mana boleh dimakan. Bangkai yang halal dimakan. Perawat, siapa nak makan? Ada? Makan. Baik. Ada soalan lagi? Silakan Nadia. Sorry nak tanya. Adakah belalang semua jenis belalang, Ustaz? Adakah belalang semua jenis belalang? Apakah jenis belalang? Is it all types of belalang? Saya pun tak pasti belalang macam mana. Saya tak kaji. Wallahualam. Silap saya pernah sebutlah tentang tu perkara, tapi saya lupa. Pernah makan belalang? Siapa pernah makan belalang? Amira pernah? Rosna pernah, Rosna? Benar, Ustaz. Pernah? Tidak. Sebentar soalan bagus. Sebenarnya pernah nak buka kitab sebelah ni, Hari Raya Haji. Bentar, saya 1 minit. Pernah Ustaz, belalang. Pernah? Kayu? Pernah. Belalang apa? Macam kriket kecil. Kriket dengan belalang tu. Dia macam kriket ada kecil-kecil macam kat Yogyakarta. Dia rasa garing-garing. Baiklah. Okey, belalang ni dia ada macam-macam jenis lah. Okey, ada yang kecil, ada berwarna merah, ada berwarna kuning, ada yang bau putih, berwarna putih. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika berperang, beberapa kali dalam peperangan tu, mereka hanya berbekalkan makanan bekalan belalang. Rasulullah orang kan. Jadi persoalan ni ialah belalang dan macam mana? Semua jenis belalang. Okey. Macam mana jenis belalang itu? Ada orang sebut belalang ada yang jenis daripada laut, ada daripada jenis apa? Ada daripada jenis apa dipanggil tu? Daripada jenis darat. Okey. Tangan dia kat dada dia tu dua kat tepat badan tengah dan dua kat belakang. So semua jenis macam itu 6 kaki lah, boleh dimakan, boleh dikonsum. Tak ada masalah yang so kalau awak nak buat variety kalau datang, yang merah ni 1 pinggan, yang kuning ni 1 pinggan, yang putih 1 pinggan. Putih mungkin masak dengan tepung, merah dengan madu, yang
aku ni mungkin besar dengan ni cakwe sotong. Tapi jangan cakwe sotong yang asal cakwe belalang. Ustaz nak muntah Ustaz pagi-pagi. Allah Alam. Tapi yang penting boleh makan. Tak, Kak Ayu saya tak tahu Kak Ayu makan apa. Allah Alam. Baik, wallahu a'lam sampai sini. Itu je hari ni untuk kita hari ni ambil berkat bulan hari Tasyrik. Kita baca satu kitab dan pembahasan soalan-soalan fikir kita. Alhamdulillah saya dapat tengok jawapan awak lah. Baik semua. Cuma boleh diperbaiki. Saya nak lihat sebenarnya ialah sikap awak dalam menjawab tu dan pemahaman awak. Kalau awak dah jawab dengan awak punya jawapan, awak nak tahu rujuk kat sebelah surat berapa, line berapa, itu baik. Tapi on your words, saya lebih suka. So saya boleh betulkan kaedah dia dalam jawab. Sebab kalau awak jawab secara awak punya hati, apa yang awak tahu dan apa awak faham, di situ nanti awak akan ada macam kesenangan nanti nak jawab orang. Dia bukan jawab dengan saya. Saya tanya awak soalan tu supaya nanti awak ada kefahaman nak jawab orang. Mudah-mudahan Allah berkati insyaAllah. Baik, auzubillah minasyaitanir. Ada soalan lain? Tak ada, kita tutup Ustaz, sorry, clarify. Cacing tidak dihukumkan najis sebab dia benda yang keras. Betul? Betul. Terima kasih. Tapi cacing lembut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا وأشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حرب والسنن عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة وصحبة المسلمين أجمعين آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى رسول الله برسوله صلى الله وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه دارة الصبر والحمد لله في بني والتناحي والله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها المشتاقون لرسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله. Baik, terima kasih banyak kepada semua. Jaga diri baik-baik, selamat menjalani hari-hari yang mulia bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ustaz.